Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita belajar hari ini akronim untuk memudahkan ingat fakta pendidikan Islam, manfaat untuk ilmu dunia dan akhirat. Apa dia akronim itu? Okey, anak-anak sekalian, mari kita sambung dalam part 3 ni, kita sambung menjawab soalan-soalan menggunakan akronim, ya. Part 3, ya, dari persoalan 10 sampai yang seterusnya, ya. Kaum yang dibinasakan dan jenis bencana yang mereka terlibat. Apakah kaum yang dibinasakan? Ada 3 kaum yang dibinasakan. Macam nak ingat? Kita ingat dengan membaca Mu'tar. Mu'tar, Ludlik, yang kedua dan yang ketiga adalah Ating. Okey. So, kaum yang dibinasakan adalah kaum Samud. Samud. Ya. Kaum Samud. Ini kaum Samud ni. Ya. Kaum Samud. Dia kena tar ni halilintar. Tar. Ya, mutar. Nak ingat, itu cara nak ingat, ya. Kemudian kaum yang kedua adalah kaum Lut. Kaum Nabi Lut. Dan diberikan terbalik. Ya, terbalik. Diterbalikkan bumi itu. Bumi itu jadi terbalik, ya. Yang ada sekarang dekat Laut Mati itu, ya. Dekat Jordan. Okey, boleh tengok kesan sejarah tu. Kemudian kaum yang ketiga adalah kaum Ad. Okey. Kaum Ad ni dengan cara puting beliung. Ting adalah puting beliung. Ating, puting beliung. Mudah, ya. So, kaum Ad adalah puting beliung, ya. So, kaum Samud kena gelar halilintar, kaum Lut kena terbalikkan bumi, kaum Ad dia kena puting beliung. Habis. Okey. Apakah ciri-ciri ajaran sesat? Ciri-ciri ajaran sesat kita tengok di sini, ya. Cudu. Kena ingat cudu ni. Cudu ataupun cemar kesucian Al-Quran, ya. Dia kata Al-Quran tu tak betul dan apa yang dalam Al-Quran tu dia tak percaya. Dia mencemarkan kesucian Al-Quran tu panggil ajaran sesat. Ajaran sesat adalah bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat, ya, sunnah. Okay, apa-apa yang bercanggah dengan sunnah Nabi adalah sesat. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Ya. Apa-apa yang Nabi buat, ya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya apabila kamu pegang pada 2 perkara ni. Sunnah Nabi dan Al-Quran, ya. So, kalau bercanggah, mencemarkan kesucian Al-Quran, sesat. Yang kedua, ubah prinsip asas akidah. Prinsip asas akidah apa dia? Percaya pada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada Quran, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, percaya pada qadar dan qadar, ya. Prinsip asas akidah. Kemudian yang ketiga, mendewa-dewakan pemimpin. Pemimpin ni dianggap macam Allah, macam Tuhan, ya. Seperti Fir'aun. Dia jadikan Fir'aun tu sebagai raja. Bukan saja raja, Fir'aun tu mengaku dia Tuhan. Diikut saja apa yang pemimpin kata, walaupun itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang penting kalau bercanggah dengan ini saja, Al-Quran dan Sunnah, dia sesat. Okey. Ubah konsep doa, dosa dan pahala. Ubah konsep dosa masuk neraka, pahala dapat masuk surga. Jangan ubah konsep dia, jangan terbalikkan dia. Okey, ubah konsep tu, ya. Buat pahala seperti buat benda yang baik-baik, ya. Buat dosa seperti buat benda yang tak baik, merompak, menyamun yang Allah cegah, ya, yang dilarang dalam Al-Quran. Ya, jangan terbalikkan. Jangan kata salah betul, betul kata salah. Ya, dosa kata pahala, pahala kata dosa tu tak boleh. Itu ubah konsep dia.
Kemudian yang terakhir, U yang terakhir, ubah bentuk ibadah. Okay. Solat ada takbiratul ihram, rukuk, sujud semua tak boleh ubah. Solat kalau maghrib tu 3 rakaat, 3 rakaat. Ya. Isyak 4 rakaat, 4 rakaat tak boleh ubah. Ya. Solat kena pada waktu dia. Waktu isyak tu waktu isyak lah. Waktu subuh. Tak boleh buat cara lain. Ataupun buat ibadat lagi mana haji, patutnya buat di Mekah sahaja. Ya, kalau buat di kampung halaman, di negara kamu tak boleh. Ya, itu dia. Tak boleh ubah bentuk ibadat. Okey. Yang ke-12, adab bernegara. Can be. Ini kita buat akronim can be. Iaitu CAN-B. Berbakti. Ya. Ini dia. Ingat, konsep adab bernegara can be. Yang pertama, cinta kepada negara. C, cinta kepada negara. Okey. Cinta kepada negara. Yang kedua, A, aman dipelihara. Negara itu adab niaga mesti aman. Jangan buat huru-hara pada negara. Ya. Jangan buat demonstrasi yang mengkucak-kacirkan. Jangan merompak, meramun, menyamun dalam negara. Ya. Okey. Yang ketiga, nama baik negara dijaga. Ya. Ini adab bernegara. Nama baik negara. Nama baik dijaga. Ya. Jangan cemarkan negara. Okey. Dengan buat kelakuan-kelakuan yang merosakkan nama negara. Yang seterusnya, B, berbakti kepada negara. Ya, berbakti pada negara, majukan negara. Okey. Jangan rosakkan nama negara. Ya, jangan buat rasuah. Jangan jadikan negara terancam. Okey. Kita berbakti jadikan negara tu harum nama dia. Bentuk sukan ke, dalam bentuk study ke, anda belajar best student, study. Okey, harumkan nama negara. Okey, apakah dosa besar? Dosa besar ada berapa banyak dosa besar ya kita panggil dalam fik baru ya. Iaitu yang pertama dosa besar adalah perang, lari daripada medan perang. Dosa besar. Yang kedua, ibu bapa, kita derhaka terhadap ibu bapa. Tak dengar cakap mak bapak, ya, itu derhaka ya. Lari daripada medan perang. Yang pertama, PIC, ya, mencuri dan merompak. C, mencuri dan merompak. Kemudian baru, ya, baru di sini start dengan baru. B, bohong dan tipu. Bila kita bohong, kita menipu, ya. Siakap senohong, gelamaikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ya. Bila bohong, dia akan terus pergi ke sini. Dia ada kaitan. Okey. Kemudian kita makan harta anak yatim. Anak yatim ada, kita makan harta dia. Okey. Kita tak tunaikan amanah. Ya. Kemudian makan riba. Allah mengistarkan perang bagi orang-orang yang makan riba. Bank, interest bank tu semua tu tak boleh. Atau pinjaman rumah yang ada interest. Tak boleh. Kena ambil buat cara pinjaman Islam. Ya. Kemudian yang ke berapa ni? 7, mengumpat dan fitnah. Ya. Okey. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya. 7 semua sekali ya. 7 dosa besar ya. Okey, dapat akronim ni kena tampalkan kat dinding, kena letakkan dekat mana-mana yang anda sedang pintu masuk rumah, pintu masuk bilik. Tampalkan dan akronim ni kena ingat. PIC baru. PIC
baru, ya, kerana tampalkan dosa-dosa besar ni, ya. Semoga didapat manfaat dan kekal sampai anda dewasa. Okey. Yang ke-14, apakah syarat-syarat wajib haji? Syarat-syarat wajib haji kita kena ingat IBAM, IBAMM, ya. Iaitu syarat wajib haji mesti dia orang Islam. Islam. B dia kena balik. C dia kena berakal. Berakal, ya. Ni. Kemudian dia kena merdeka dan dia mampu. Baru boleh pergi haji. Tak mampu, tak boleh pergi haji. Ya. Mampu kita dah bincang tadi, ya. Okey. Okey. Panggil anda kena ingat IBAMM. IBAM. Apakah rukun sembelihan? Rukun sembelihan kita guna akronim PAB. PAB, ya. Penyembelih, alat sembelihan. Penyembelih mestilah orang Islam. Okey. Alat sembelihan dia kena tajam. Pisau yang tajam. Dan binatang sembelihan tu mesti binatang yang halal. Lembu, kambing, itik, ayam. Unta boleh, ya. Okey, rukun dia penyembelih Islam, dan dia sebelum sembelih dia kena baca bismillah dengan menyebut nama Allah, baru halal makanan tu, ya. Okey, rukun sembelihan ada 3 saja. Penyembelih, alat sembelihan dan binatang sembelihan. Okey, akronim yang ke-16, perkara sunat sembelihan. Kita gunakan akronim KAPAS. Ya, sunat. Ini adalah sunat. Okey, sunat, ya. Sunat buat dapat pahala, tinggalkan dapat tak dapat apa-apa. Wajib buat dapat pahala, kerjakan dapat dosa, ya. Tinggalkan dapat dosa, kerjakan dapat pahala. Kalau haram, tinggalkan dapat pahala. Okey, kalau kerjakan dapat dosa. Itu tahu, ya. Kemudian harus adalah boleh buat dan boleh tak buat, tak dapat apa-apa. Okey, perkara sunat, ya. Dalam sembelihan sunat saja, ya. Pertama menghadap kiblat, kapas, ya. Sebut nama Allah, ya. Yang ketiga, kita sembelih dekat pangkal leher. Yang keempat, kita gunakan pisau ataupun alat yang tajam. Kemudian sunat juga sembelih di siang hari, ya. Takut sembelih di malam hari tak nampak, tak ada lampu, tersembelih, terpotong tangan anda sendiri atau tersilap, ya. Ini sunat, ya. Ini sunat saja. Kalau zaman moden ni waktu malam ada lampu dan benda tu boleh dibuat dengan sempurna, okey, boleh je buat. Okey, perkara ke-17, ya. Anda kena ingat, ya. Faktor kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kenapa dia jatuh? Kena ingat SPM. Ini anda ambil peperiksaan SPM, kan? Anda ambil peperiksaan SPM, anda ingat SPM ni. Ya, sikap pemerintah. Sikap pemerintah yang zalim, berboros-boros, okey, mabuk, gila perempuan. Sikap dia, ya. Mengabaikan rakyat dia. Okey. Kemudian penentangan ulama. Bila sikap dia tak bagus, ulama menentang. Okey. Jadi jatuhlah. Okey, bila ulama ni orang yang berpengaruh, influencer. Ya, cakap dia orang dengar sebab dia cakap dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hadis. Yang itu yang orang pegang. Pegangan utama orang Islam, rujukan utama. Jadi bila dia tentang, pengaruh dia kuatlah, ya. Kemudian menolak ajaran Islam, ya. Jatuh sebab mereka tolak ajaran Islam. Bila tolak ajaran Islam, maka dia punya asas pemerintahan dia tidak kuat dan dia jatuh, ya. Okay, menolak hudud, menolak apa ajaran Islam, hukum ke Islam, ibadat-ibadat, ya. Semua ajaran-ajaran Islam ditolak, digunakan ajaran Yahudi ataupun ajaran Kristian. Ya. Tidak pakai ajaran Islam, maka rosak negara, ya. Dia jadi munafik. Okey, kita tengok slide yang terakhir.
Nama penuh Hamka. Apakah nama penuh Hamka? Iaitu Hamka panggil H. Haji Abdul Malik Abdul Karim. Ya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Okey, ini nama dia yang sebenarnya. Okey. Anda pun boleh buat nama anda sendiri. Ya. Sama ada anda buat singkatan di RM. Contoh dia lah ya. Anda boleh buat singkatan Datuk Dr. Rosli Majid. Contoh dia. Okay, RM ya. Ataupun Datin Ustazah apa tu? Nur Hayati Arsyad contohnya Duna. Di DRM Duna. Ada banyak yang orang buat nama singkatan dia senang orang nak ingat ya. Okey, senang orang nak ingat. Okey. Okey, nama penuh Ibnu Khaldun, apakah nama penuh Ibnu Khaldun? Anda ingat Am, A-R-A-M, R-M-M, Am. Ya. Abdul Rahman bin Muhammad lagi. Ya, okey. Senang nak ingat ya. Apakah nombor 20 yang terakhir, tokoh dan hasil karya sumbangannya? Apakah nama tokoh ni? Ya, tokoh ni nama FIFA. Okey, ini piala bola sepak. Imam Abu Hanifah. Okey. Okey, dia punya sumbangan dia menulis karya dia Al-Faraid. Okey. Imam Hanafi ya, dia membuat mazhab Hanafi ya. Imam Hanafi dia buat kitab Al-Faraid. Dan kita ingat juga Likmu Imam Malik Al-Muwatta ya, Imam Malik di sini dia mengeluarkan masa kitab Al-Muwatta. Hanmus Imam Ahmad bin Hanbal. Han Hanbali ya. Ya, dia menulis kitab Al-Musnad. Okey, kemudian Safum ataupun Safris. Dipanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya kitab dia Al-Um ataupun ditulis juga Ar-Risalah. So, buku kitab Al-Um ni sangat tebal. Anda boleh baca dia. Ya. Okey. Busah, kalau kita buat akronim Busah maksudnya Imam Bukhari dengan Sahih Muslim. Sah ni adalah Sahih. Sahih Bukhari. Dia punya kitab Sahih Bukhari ya. Dan yang keenam adalah Ghazdin Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin ni kitab dia. Din ya. Ya, Ihya Ulumuddin ya. Okey, boleh ingat. Ini anda tak ingat sekali. Kalau anda ulang-ulang 3 kali, anda dah boleh hafal. Ya, semua akronim ni ya. Semua akronim tampal dekat dinding. Ya, buat mind map. Okey. Tampal dekat dinding. Tulis, catat ya, dalam bilik air sambil mandi-mandi pun anda boleh tengok. Tampal dekat tempat makan. Ya, sambil anda makan, anda boleh tengok. Dan bila anda tengok banyak kali, colorkan dia supaya anda boleh ingat. Ya, boleh hafal. Okey. Semoga anda berjaya dalam periksaan SPM kali ini. Mudah saja jika anda tahu semua akronim ini. Ya. Semoga berjaya, semoga memberi manfaat. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wa-asri subhanakallah. Ibadamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan penyampaian saya sendiri, kita mohon ampun dan maaf. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.